hormat, salam perpaduan, salam Sain Bintulu Sain, salam sayangi Sarawak. Jadi saya Cikgu Francis Dampa Nainggo selaku Guru Besar SK St. Anthony Bintulu. Dengan ini untuk menerangkan serba sedikit berkenaan dengan program transisi tahun 1 bagi tahun 2021. Karena kita sekarang ini berdepan dengan masalah pandemik COVID-19 yang melanda negara kita. Jadi sebab itu ini kita buat untuk memperkenalkan program ini kepada semua murid dan ibu bapa di tahun 1 kerana kita tidak dapat bersemuka sekarang ini. Ini amat penting kepada ibu bapa untuk menghayati, untuk memahami apa yang kita terangkan di dalam program transisi ini, di mana tema dia iaitu berkenaan dengan tema dia Minda Cergas Mata Bercahaya. Tetapi oleh kerana kita tak dapat bersemuka buat sementara ini, jadi kita haraplah kita sama-sama berdoa. Sebab kalau ikut PKPB di daerah Bintulu, jadi dia akan sampai 31 Januari. Kita tidak tahu ada kayaknya bersambung semula ataupun tidak. Jadi latar belakang yang ini pandemik ini pandemik COVID memberi kita impak kepada persekolahan kita. Jadi kita tak dapat bersemuka, jadi ramai murid yang tak dapat hadir ke sekolah, bukan saja di tahun 1 sekarang tetapi sejak dari dulu tahun lepas, di mana daripada pra lagi ada masalah. Jadi di sini ada timbul jurang di dalam literasi untuk penguasaan bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris di dalam pra, dan sekarang ini kita nak cuba untuk memberi keyakinan. Ini keyakinan kepada pelajar yang untuk bersedia kepada tahun 1 bila mereka masuk ke tahun 1 alam persekolahan yang sebenar. Jadi program ini, transisi ini mengambil masa 43 hari. Ini mengambil jurang penguasaan dari segi aspek perkembangan kanak-kanak dan cara norma baru di dalam kehidupan kita. Jadi tujuan ini kita supaya kita pelajar itu dapat menyesuaikan diri dan membina keyakinan diri mereka di sekolah. Nah, itu tujuan kita. Jadi oleh kerana kita tak dapat semuka, jadi kita harap dengan adanya kerjasama di kalangan guru, dengan ibu bapa di kalangan guru, dengan murid. Jadi inilah cara kita norma baru ni kita bersemuka di dalam alam maya. Jadi kita harap ibu bapa kena faham apakah tujuan sebenarnya ini program transisi ini. Jadi ini pertama kita ada objektif di dalam ni menyesuaikan. Jadi objektif yang pertama dalam program transisi ini supaya pelajar menyesuaikan murid dengan keadaan persekitaran sekolah. Jadi supaya pelajar ni boleh menyesuaikan diri dengan persekitaran sekolah. Jadi nanti ini akan keadaan di sekolah kita akan ambil gambar juga diterangkan supaya pelajar tahu keadaan di sekolah kita. To get used to all the students, to adapt to all the situation of our school and also the surrounding around the school area. Yang kedua, membina hubungan antara murid dengan rakan sebaya mereka di dalam tu dan juga guru. To get a relationship among the student and also with the teachers and also with their friends and also the family in the WhatsApp group, because every year for year 1 they have their WhatsApp group. Jadi ini memboleh kita komunikasi di dalam grup kita. Jadi yang ketiga objektif dia ialah meningkatkan keyakinan dan membentuk sikap positif dalam interaksi sosial dalam pembelajaran murid. Jadi ini penting, walaupun kita alam maya, kalau dia apa-apa aktiviti yang dikendalikan oleh guru secara alam maya, jadi kita harap interaksi itu, perhubungan di antara guru dengan murid, antara guru dengan guru, antara guru dengan pelajar, murid dengan murid, begitu juga dengan ibu bapa. Ini amat penting dalam masa pandemik ini. Kalau tanpa sokongan begini di kalangan kita, jadi sukar untuk kita capai keberhasilan dia. Selain daripada itu, menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan penilaian, nilai-nilai yang sesuai dalam pembelajaran seterusnya. Supaya pelajar ni sedia, they have own knowledge
they have own skill, they have the new norm for the further education in the future. Ini yang kita harapkan lah. Jadi ada 3 fasa pelaksanaan. Jadi sekarang ini adalah fasa penyesuaian. Jadi fasa pertama tu fasa persediaan. Sekarang ni fasa penyesuaian. Dan di mana yang ini nanti kalau program ini 43 hari, dia sampai 25 hari bulan Mac. Itu yang tarikh akhir sebab dia sampai ke 43 hari. Jadi dalam fasa penyesuaian ini murid kena tahu macam mana rutin kelas yang ada sekarang masa pandemik. Jadi ini perlu dalam kita menyesuaikan diri ini sebab kita belum kenal di antara satu sama lain. Guru belum kenal murid. Jadi inilah cara kita untuk berkenalan dulu. Kita tak tahu tempoh KP ni dia ada berlarutan. Jadi ini cara kita supaya pelajar mengenali guru dia. Ini supaya murid juga kenal sekolah dia, situasi di sekolah. Ini amat penting. Dan perbualan ni memperkenalkan diri supaya kita kenal latar belakang dan sebagainya. Ini memberi keyakinan. Aktiviti fizikal itu sesuai kenal, itu penting. Dan aktiviti pembelajaran secara alamiah. Bila sampai ini untuk fasa permulaan ni sampai bulan Januari ini fasa penyesuaian dia. Ini amat penting dalam penyesuaian diri di mana daripada pra kepada yang ke darjah 1 ni. Dalam bulan Februari hingga Mac, ini ada mula dalam belajar. Dia ada 4 modul, iaitu modul 1 saya sihat saya selamat, modul yang kedua mari fikirkan, lepas tu detektif alam dan seterusnya hidup bersama. Jadi apakah keberhasilan yang kita harapkan daripada ini? Jadi kita harap selepas program transisi ini diamalkan secara alamiah dalam norma baru ni, murid kita bersedia dari segi aspek sosial emosi dia, sedia dari segi sikap dia, sedia dari segi nilai serta literasi dan numerasi awal bagi mengikuti pembelajaran di tahun 1. Ini sebagai satu persediaan mereka, sebagai satu landasan supaya itulah keberhasilan yang kita harapkan. Ini yang paling penting, sikap. Sekarang ini sikap tu amat penting dan dalam menentukan satu kejayaan ni sikap tu amat penting. Terutamanya kita harapkan kerjasama ibu bapa di luar sana untuk sama-sama kita membantu anak-anak kita. Ini kejayaan, ini program ini adalah kejayaan kita semua. Ini amat penting ya. Dalam fasa persediaan, ini kita dulu, ini kita sudah kita lalui memastikan sekolah ibu bapa murid bersedia sebelum sesi persekolahan. Jadi ini ada garis panduan persediaan. Jadi bagi kita ini penting peranan, saya nak terangkan di sini peranan pentadbir guru. Mereka sudah arif dengan peranan masing-masing, tetapi ini kita sebab berhubung secara alamiahnya, yang penting ibu bapa. Jadi ibu bapa kena memastikan persediaan anak tu. Jadi ibu bapa mesti tahu apa kelengkapan pembelajaran yang sokongan kepada pelajaran anak-anak dan penglibatan dalam aktiviti sekolah. Ini tu memudahkan. Every parents must involve with this program to have their own kid, to have their own son to involve in this activity. Ini yang amat penting. Kalau tidak ada penglibatan ibu bapa, ini penting dalam sokongan disiplin kendiri anak-anak ni belajar di rumah semasa sesi pembelajaran alamiah. Ini amat penting. Semasa sesi online amat penting dalam membantu. Jadi ini penting sekali bagi pelajar, dia upaya dia mengurus diri. Ini sebab ni perubahan daripada pra kepada persekolahan biasa. Penting dia untuk perubah mengurus diri, minat dia, tanamkan minat untuk belajar ke sekolah, ingin ke sekolah, berupaya menyesuaikan diri dengan sistem baru, dengan orang lain, dan kemahiran dia, kemahiran asas. Fasa penyesuaian, ini penting sekali fasa penyesuaian. Tadi saya dah sebut berkenaan dengan perbualan awal. Ini penting membolehkan pelajar menyesuaikan diri dengan keadaan persekitaran sekolah serta membina hubungan yang baik dengan rakan dan guru. Dalam setiap hari, dalam rutin ini, dia rutin kelas, kena dia tahu
perbualan, ada aktiviti sesuai kena, aktiviti fizikal, aktiviti pembelajaran yang untuk mengurangkan jurang di dalam BM penguasaan literasi dan numerasi di dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Ini penting dalam modul orientasi ini, penting kita nanti sebab ini terus kita orientasi, dia pelajar menyesuaikan diri dengan keadaan persekitaran sekolah dengan melihat video yang ditayangkan oleh guru. Jadi macam mana dia lihat, inilah keadaan sekolah kita sebab dia belum kena, supaya dia tahu nanti keadaan situasi kelas mereka di sekolah, hubungan dia, macam mana dia hubungan dengan rakan dia di dalam alam maya, sebab mereka akan ada hubungan di dalam WhatsApp grup, WhatsApp kelas. Ini penting cara mereka berinteraksi. Ibu bapa yang penting memainkan peranan dalam membantu anak-anak di rumah, menggalakkan penglibatan aktif dalam aktiviti pembelajaran. Ini penting sekali supaya anak tu boleh aktif dengan sokongan ibu bapa, sebab guru tak dapat pergi bersama, pergi ke rumah, jadi ibu bapa lah yang membantu dengan panduan daripada guru. Ini penting. Dalam ini komunikasi yang berkesan, komunikasi yang efektif ini amat penting di dalam membina kejayaan ya. Jadi dalam peruntukan ini pelaksanaan dia ada peruntukan waktu, jadi jadual guru telah program ini penyelaras kita Puan Kristeline ada memberi ini kepada semua. Jadi kita harap dengan semua ibu bapa dia tahu dengan peruntukan masa waktu yang ditetapkan. Lepas tu susunan pengisian harian juga itu disusun oleh penyelaras juga dengan guru-guru lain. Jadi yang penting dalam awal ni, jadi penting tingkatkan minat pelajar dalam jom kita membaca, supaya pelajar ni dia galakkan mereka kemahiran membaca ni. Dia supaya dia mengetahui, menambahkan pengetahuan. Ini dia penting dalam perbualan dengan guru, dikendalikan oleh guru dalam kelas. Ini dia ada kaitan dengan semua literasi awal dengan numerasi awal ni. Penting sekali. Ini dari segi rutin kelas saya dah tu, dari segi fizikal, aktiviti fizikal. Perlu sekarang zaman pandemik ini, jadi perlu meningkatkan kecergasan fizikal dan kesihatan diri, contohnya bersenam di rumah, bermain dan rekreasi dalam diri pelajar itu di rumah masing-masing. Ini penting untuk kecergasan masa pandemik ini. Dalam aktiviti pembelajaran yang lain, jadi kita fokuskan kepada pra membaca, pra tulisan. Ini penting yang misalnya yang penggunaan buku 3 garis untuk yang bentuk huruf besar, huruf kecil, pranombol, ini penting. Aktiviti nyanyian, bercerita, permainan dalam padanan, mungkin ada kuizi, ini penting di dalam. Jadi perbualan awal ni penting. Jadi dia menyediakan misalnya sesuai kena dengan guru. Jadi penting dia ada dari segi mental, menyediakan dari segi mental, ini guru saya. Dia jadi cantik guru saya, handsome guru saya. Jadi ini menambah minat kepada mereka, dapat mengikuti pembelajaran. Dia bercerita di situ, berbual di situ. Jadi di situ sesuai kena boleh berlaku. Jadi sini dia akan mendapat menarik minat pelajar lah. Bersuai kena memberi peluang untuk memberi murid interaksi dengan rakan. Ini penting. Lepas tu dalam fasa kesediaan, ini fasa kesediaan ini penting dalam tujuan dia menyediakan murid pengetahuan, kemahiran dan nilai pembelajaran yang seterusnya. Ini penting. Dia mesti ada pengetahuan. Kalau dia tidak ada pengetahuan, kemahiran dan juga nilai, apa nilai-nilai pembelajaran yang seterusnya, ini agak sukar. Jadi ini penting dalam tujuan kita memberikan pengetahuan, to give knowledge, so skills and also the new norm for the further education in the future. Ini dia berterusan, dia continuously. Ini pembelajaran yang seterusnya ni berterusan. Jadi tema dengan subtema di dalam ini memang banyak. Jadi dia ada saya tu dalam mari fikirkan misalnya siapa, itu banyak program yang diterapkan di situ. Lepas itu yang satu tu saya sehat dan saya selamat, ini penting sekali.
dia makan dalam zaman pandemik ini supaya dia tahu jaga diri dia, jaga kesihatan. Yang kedua, mari fikirkan yaitu berkenaan dengan di dalam ini lebih pada persekitaran, misalnya ringgit Malaysia siapa paling tinggi, lepas tu TikTok, detektif alam, misteri cuaca, alam rimba, alam taman, mungkin dekat di zoo dan sebagainya, hidup bersama. Ini kita hidup ni memang dengan rakan, dengan jiran, macam mana kita sambut hari jadi, jaga persekitaran. Jadi kita jaga di antara kita, antara kawan dan keluarga juga. Ini dalam pendidikan, ini dilaksanakan oleh guru. Pendidikan jasmani kalau dia buat 2 kali dalam seminggu. Jadi cadangan ni boleh diubah sesuai lah ikut situasi semasa di dalam pandemik. Jadi ini macam dia kalau aktiviti fisika, jadi cikgu boleh tunjukkan misalnya senaman ringan. Dia boleh tunjukkan, jadi murid-murid di rumah boleh mengikuti dan sebagainya. Ini misalnya dalam modul kita sehat, saya sehat, saya selamat. Jadi ada dari segi macam mana dari segi ini penting pelajar mengetahui bila datang ke sekolah cara menjaga keselamatan, cuci tangan dan sebagainya, cara cuci tangan, cara ambil suhu dan sebagainya, cara mereka penjarakan. Itu amat penting ya. Di situ penting sekali ya. Ini supaya mereka tahu keadaan di sekolah, mengamalkan budaya kebersihan. Ini penting dalam kita menyesuaikan diri dalam persekitaran untuk menjaga kesihatan. Apa yang penting sekali, keselamatan, kesehatan kita, kesejahteraan hidup bersama di sini supaya kita bebas daripada pandemik ini. Dan bila kita pergi ke sekolah dan sebagainya nanti, jadi kita sudah serasi dengan keadaan, jadi dia tidak kejutan budaya tu tidak ada. Jadi kita harap dengan adanya sebab sedikit penerangan berkenaan dengan program transisi dan apa kandungan dia, apa tujuan dia, kita harap ibu bapa di rumah dapat memahami sebab sedikit. Marilah kita sama-sama bekerjasama di sini untuk kejayaan bersama. Kejayaan ini adalah kejayaan kita bersama. Kejayaan anda mendidik di rumah sama dengan cikgu di sekolah adalah kejayaan kita semua. Jadi kita jaga kita sehat, kita selamat. Jadi sayangi keluarga kita. Jadi sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua warga St. Anthony, semua AJK, program transisi, semua ibu bapa yang memberi kerjasama di sini, dan kepada penyelaras kita Puan Caroline. Semoga kita semua dirahmati Tuhan Yang Maha Kuasa, dilindungi daripada penyakit yang sedang melanda negara sekarang. Jadi Tuhan memberkati kita semua. Sekian, terima kasih. Daripada Guru Besar SK St. Anthony, sekian. Salam sejahtera, apa khabar semua? Saya harap ibu bapa dan murid-murid dalam keadaan yang sihat walafiat. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Puan Desi Akau, selaku penolong kanan Hal Ehwal Murid SK St. Anthony, Bintulu. Tidak terlambat rasanya untuk saya mengalu-alukan kedatangan murid-murid tahun 1 sesi 2021 ke SK St. Anthony, Bintulu. Biasanya minggu pertama persekolahan, sekolah akan meriah dengan kehadiran murid-murid, terutamanya murid-murid tahun 1. Kita akan saksikan berbagai kerenah yang mencuit hati, ada yang gembira, riang, malu, sedih, malah ada yang menangis tidak mahu berpisah dengan ibu dan ayah. Namun pada tahun ini suasananya jauh sekali berbeza. Saya percaya ramai murid-murid yang rindu untuk kembali ke sekolah dan bersua muka dengan guru dan kawan-kawan. Namun perkara itu belum dapat kita lakukan. Ini kerana negara kita masih lagi berusaha menangani wabak COVID-19. Namun begitu, saya percaya ini tidak mematahkan semangat ibu bapa dan murid-murid untuk mengikuti pembelajaran dari rumah atau home-based learning. Bila sekolah dibuka semula nanti, iaitu pembelajaran bersemuka, dibenarkan oleh KPM, diharap ibu bapa jangan risau untuk menghantar anak ke sekolah. Pihak sekolah
telah bersedia dengan beberapa garis panduan untuk semua warga sekolah patuhi. Garis panduan ini memastikan pengurusan sekolah dapat berlaku dengan teratur. Kesihatan dan keselamatan murid sentiasa diutamakan supaya proses pengejaran dan pembelajaran itu berjalan dalam keadaan yang selamat. Namun, jika ibu bapa masih risau untuk menghantar anak ke sekolah, maklumkan sahaja kepada guru kelas dengan menulis surat sebab ketidakhadirannya. Izinkan saya berkongsi sedikit gambaran untuk ibu bapa tentang SK St. Anthony. Mungkin ada di antara di sini ibu bapa yang baru sahaja menghantar anak ke sekolah. Maklumlah anak yang pertama. Jadi sekolah ini mempunyai 2 sesi pembelajaran, iaitu sesi pagi dan sesi petang. Sesi pagi untuk murid-murid tahun 4 hingga 6 dan sesi petang untuk murid-murid tahun 1 hingga tahun 3. Dengan jumlah murid seramai 1,202 orang setakat hari ini, di mana tahun 1 sahaja seramai 202 orang murid. Pengurusan hal ehwal murid meliputi disiplin, sasiah murid, jawatan kuasa bantuan, buku teks, bimbingan dan kaunseling, urusan perpindahan dan pendaftaran murid, kehadiran murid ke sekolah, kesihatan, keselamatan dan juga kebersihan dan keceriaan sekolah. Okey, kita tengok disiplin dan sasiah murid. Disiplin dan sasiah murid akan direkod di dalam sistem SSDM yang diwujudkan oleh KPM. Jadi misalnya jika murid melakukan kesalahan disiplin, guru disiplin akan melaporkan kesalahan disiplin di dalam sistem ini. Namun begitu, amalan baik murid menjadi keutamaan kita. Amalan baik setiap murid akan direkodkan oleh guru-guru di dalam SSDM juga. Misalnya, jika murid-murid menyediakan kerja rumah yang diberi oleh guru setiap masa, membantu guru dan juga sebagainya. Setiap amalan ini kita akan rekodkan di dalam sistem ini juga. Jadi secara tidak langsung ini akan mendorong murid-murid sentiasa mengamalkan amalan baik pada setiap masa. Dari segi bantuan pula, di peringkat sekolah ada beberapa bantuan yang diterima oleh murid yang layak mengikut kriteria yang ditetapkan. Misalnya bantuan awal persekolahan, RMT dan juga KUAM. Jadi diharap ibu bapa dapat memberi maklumat terutamanya berkaitan dengan pendapatan penjaga utama dan jumlah tanggungan kepada guru kelas untuk dikemaskini dari semasa ke semasa. Jadi bermula pada tahun ini, KPM memberi akses kepada ibu bapa untuk melihat kehadiran murid di APDM. Maksudnya ibu bapa boleh menyemak kehadiran murid, kehadiran anak masing-masing melalui pautan public.moi.gov.my bila sekolah dibuka semula nanti. Bukan itu sahaja, ibu bapa juga boleh mengemaskini setiap maklumat melalui pautan yang diberikan tadi sepanjang tahun jika ada sebarang perubahan. Jika tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang kemuskilan atau pertanyaan berkaitan dengan anak-anak, bolehlah menghubungi guru kelas anak masing-masing atau berjumpa dengan pihak pentadbir. Amalkan sikap dan tutur kata yang sopan di dalam setiap urusan kita supaya hubungan yang harmoni sentiasa diwujudkan di dalam keluarga SK St. Anthony. Akhir kata dari saya, murid-murid semua jagalah kesihatan dan keselamatan diri setiap masa. Semoga kita sentiasa dilindungi dari pandemik ini. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera dan salam perpaduan Sarawakku sayang kepada warga SK St. Anthony, terutama sekali kepada ibu bapa murid yang sudi meluangkan masa dalam menonton video pada hari ini. Nama saya Crystalline Stephanie ataupun dikenali sebagai Madam Chris, selaku penyelaras program transisi tahun 2021, di mana saya akan menerangkan dengan lebih lanjut program ini. Seperti mana ibu bapa telah sedia maklum, program transisi ini terpaksa ditunda
sehingga pembukaan sekolah kelak kerana kita sekarang masih dalam peperangan membendung penyakit COVID-19. Saya berharap ibu bapa faham akan situasi sekarang dan sentiasa memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak sekolah dan guru akan apa jua perubahan ataupun pengumuman yang akan dilakukan di masa hadapan. Baiklah, mari kita mula. Program transisi ini merupakan program yang mengambil kira jurang penguasaan, aspek perkembangan kanak-kanak dan norma baharu di mana ianya satu keperluan disebabkan pandemik COVID-19 yang telah memberi implikasi bilangan hari persekolahan yang berkurangan dan kehadiran murid ke sekolah pun semakin merosot. Disebabkan itulah wujudnya jurang penguasaan literasi awal BM dan BI telah mewujudkan program transisi ini dijalankan selama 43 hari dari 20 Januari sehingga 25 Mac nanti. Okey, tujuan program transisi ini adalah seperti yang ibu bapa telah lihat di hadapan. Ibu bapa boleh pause dan baca sendiri. Seterusnya, terdapat 3 fasa pelaksanaan. Fasa persediaan telah dilakukan dan sekarang kita berada di fasa penyesuaian dan bakal berdepan dengan fasa kesediaan. Fasa persediaan ini adalah untuk memastikan sekolah, ibu bapa dan murid bersedia sebelum sesi persekolahan bermula. Saya tahu ibu bapa sudah pun excited dan berasa gembira melihat anak-anak bakal masuk ke tahun 1. Tetapi disebabkan pandemik ini, sekolah terpaksa ditutup dan ditangguhkan. Ini adalah garis panduan persediaan. Ibu bapa boleh pause sendiri dan baca sendiri. Tetapi kita nak fokus kepada ibu bapa. Ibu bapa haruslah membuat persediaan kepada anak-anak dengan melengkapkan pembelajaran mereka, memberi sokongan terhadap pembelajaran anak-anak dan penglibatan dalam aktiviti sekolah. Bagi fasa penyesuaian, iaitu pada fasa sekarang, ini adalah untuk membolehkan murid menyesuaikan diri dengan keadaan dan persekitaran sekolah. Tetapi fasa penyesuaian sekarang tidak dapat dilakukan disebabkan sekolah tutup, jadi kita akan menunda aktiviti yang telah dicadangkan kerana ianya sangat sesuai untuk dilakukan secara bersemuka. Okey, dan yang terakhir adalah fasa modul orientasi. Yang ini akan dijalankan pada 1 Februari di mana ibu bapa akan diberi modul kepada anak-anak dan disebabkan PDPR, modul itu akan diberi week by week ataupun minggu demi minggu agar ianya dapat dilaksanakan dan dibuat di rumah. Jadi, kita kenalah sesuaikan diri keadaan pembelajaran kita dengan keadaan sekarang ya ibu bapa. Jadi, saya harap ibu bapa janganlah marah sekiranya kami sentiasa memberi kerja rumah secara online. Sebab kita nak galakkan murid-murid melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti pembelajaran mereka. Okey, untuk bahagian ini kita akan skip sebab kita tidak akan melaksanakan. Tetapi saya ingin fokuskan pada poin ketiga di pelaksanaan. Ibu bapa cek. Okey, aktiviti jom baca ini memang perlu dilaksanakan di rumah. Tak kiralah walaupun tidak bersekolah. Setiap hari semasa perbualan awal. Ini adalah untuk merangsang minat membaca mereka. Kerana kita ingin generasi sekarang untuk rajin membaca dan menimba ilmu. Pengisian sehari ini akan diadakan waktu pembukaan sekolah nanti ya. Jangan risau, ibu bapa boleh pause dan baca sendiri. Yang ini adalah cadangan pelaksanaan sehari dan fasa kesediaan ini adalah akan dilaksanakan pada 1 Februari hingga 23 Mac. Yang ini akan diadakan pada beberapa minggu di mana ianya bertujuan untuk menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk pembelajaran seterusnya. Modul PDP ini, yang ini kita dapat lihat. Sebenarnya modul ini adalah modular, bersepadu dan bertema. Kita ada 4 tema. Pertama, kedua, ketiga,
Keempat, ada 4 tema. Ibu bapa boleh baca sendiri. Okey, untuk ini, walaupun kita PDPR, aktiviti fizikal tetap dilaksanakan 2 kali seminggu walaupun di rumah. Walaupun kita dalam keadaan work from home ataupun anak-anak berada di rumah, untuk mengelakkan mereka rasa bosan dan tidak ataupun jarang melihat handphone, mereka haruslah membuat aktiviti fizikal supaya badan mereka berpeluh dan sihat. Ini merupakan fitur modul PDP, kita akan skip. Contoh pelaksanaan, ini adalah contoh-contoh sekiranya ianya dilaksanakan di sekolah, dan ini adalah secara menyeluruh. Contoh, walaupun mereka menggunakan satu tema tetapi subjeknya berbeza. Contoh, kita lihat pada pendidikan Islam ataupun pendidikan moral, mereka boleh bercerita menggunakan buku cerita, soal jawab, baca bersama, kita cerita. Contoh, kita mengambil topik haiwan ini, betul? Berkaitan dengan zoo. Kita boleh membaca cerita mengenai si kanca dan buaya. Itu adalah yang boleh memberi nilai murni dalam pembacaan mereka. Dan untuk matematik pula, mereka boleh membuat nyanyian ataupun mengira ada berapa haiwan di dalam zoo. Ini adalah contoh sekiranya modul ini dilaksanakan di sekolah. Manakala kita akan melihat pula bagaimana sekiranya program transisi ini diadakan melalui kaedah PTPR. Okay, kita lihat contoh ya. Terdapat 2 cara, iaitu secara online dan offline. Ibu bapa boleh pause video ini dan kita lihat bagaimana guru-guru nak laksanakan secara online dan offline. Untuk contoh kedua, ini pelaksanaan sehari. Contoh yang pertama, rutin kelas, menyesuaikan diri. Contohnya, guru-guru kelas boleh mengambil video, apa khabar anak-anak murid, sehat semua. Mungkin ibu bapa boleh memberi respon bahawa anak-anak mereka sihat di rumah. Jangan lupa untuk ibu bapa share kepada anak-anak sebab mereka pun nak tengok wajah cikgu-cikgu mereka. Okey? Yang ini adalah panduannya. Yang ini pula contoh PDPR yang subtemanya adalah kita jaga kita. Ibu bapa boleh tengok dan baca sendiri. Jangan risau. Guru-guru tahu bagaimana untuk mengaplikasikan dan apply untuk certain topik yang telah disediakan oleh KPM ini. Okey? Ini contoh dia secara online dan offline. Ibu bapa boleh pause. Okey. Untuk offline, saya dah nyatakan tadi betul bahawa aktiviti jom baca harus dilakukan di rumah. Jangan risau sebab buku cerita akan diedarkan di WhatsApp group. Contohnya buku Hafiz yang comot. Murid membaca dan memahami buku cerita bersama-sama ibu bapa. Ibu bapa bersoal jawab dengan anak tentang buku yang dibaca. Ini kita boleh lihat contoh-contoh soalan yang telah disediakan. Apa Hafiz buat selepas balik rumah? Jadi tanya balik dekat anak-anak. Apa yang mereka faham tentang cerita tersebut? Ataupun B, adakah Hafiz mandi dulu dan tukar baju sekolah dulu sebelum pergi main bola? Tanya dia lagi. Okay. Ini adalah supaya murid dapat membuat penilaian kendiri atas amalan kebersihan diri melalui cerita yang telah dikongsikan bersama tadi. Jadi, bila dah selesai, senarai semak itu haruslah hantar kepada guru mereka. Okey, sekian, terima kasih. Saya berharap agar video yang saya telah ceritakan ini ataupun telah sampaikan ini dapat difahami oleh ibu bapa sekalian. Ibu bapa jangan nak cari saya melalui bpkmoi.gov.my ni ya, ataupun nombor telefon di bawah. Ibu bapa boleh rujuk terus kepada guru kelas sekiranya masih ada soalan daripada ibu bapa. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih dan selamat ber-PDPR.
Mesti adik-adik nak tahu macam mana rupa sekolah baru kan? Okey, jom kita tengok. Untuk yang ni, sebelum adik-adik pergi sekolah, inilah tempat menunggu. Di sebelah kanan ada undang-undang dan peraturan. Tahu yang perlu dipatuhi. Okey, sebelum kita masuk ada abang security yang akan tunggu di luar. Jadi adik-adik mesti scan suhu dahulu, letak dahi dekat sini. Barulah boleh masuk. Bila dah masuk, adik-adik mesti cuci tangan. Cuci di sinki yang telah disediakan di sebelah kiri. Adik-adik mesti cuci tangan dengan sabun tau. Okey, adik-adik mesti cuci dua-dua tapak tangan dengan sabun. Dan kita bergerak pergi ke dewan. Okey, untuk ni madam kena jalan cepat-cepat tau untuk pergi ke dewan. Jom. Dan inilah dewan sekolah kita. Waktu PKP, sekolah akan menyediakan kerusi untuk tempat adik-adik duduk. Okey, lepas dah selesai, kita pergi ke kelas tahun 1. Yang sebelah ni adalah pusat sumber. Yang ini kelas 1 Nilam. Seterusnya kelas 1 Zamrud dan 1 Intan di bangunan kayu ni. Di bawah sekali. Tapi kalau nak pergi 1 Intan, ada juga sinki yang disediakan. Jadi adik-adik boleh sambung cuci tangan. Ini kelas 1 Intan. Adik-adik boleh lihat kelas 1 Intan ni cantik tau. Macam inilah keadaan bila adik-adik ke sekolah. Dan ini pula kelas 1 Zamrud. Ingat, kalau ada Spiderman, itulah kelas 1 Zamrud. Selepas itu, kita akan pergi ke kelas 1 Belian dan 1 Delima. Ini adalah bilik Jakov, tempat pelajar Muslim belajar dan bersemayam. Ini kelas 1 Delima. Dan di sebelah 1 dan 5 adalah kelas 1 Belian. Berdekatan dengan kelas itu ada sinki, dan kalau nak pergi tandas, tak tahan. Okey, kita boleh pergi ke tandas. Dan ini pula kita akan berjalan ke pejabat guru dan pentadbiran. Okey, kita nak jalan. Ini adalah bilik sains. Dan ini pula klinik Kian. Ada banyak tandas di sekolah ni. Yang sebelah situ adalah padang sekolah. Depan ini pula bilik komputer dan juga bilik muzik. Kalau adik nampak tong biru itu, itulah tempat kami menanam pokok petik. Okey, sampai sini saja adik-adik. Bye. Alamak, madam lupalah tentang kantin. Okey, ini kantin sekolah kita. Kalau nak beli barang, murid-murid kena berdiri di dalam kotak tersebut. Tapi waktu PKP, murid-murid tak boleh makan di kantin. Mesti makan di kelas, okey? Okeylah, sampai sini saja. Bye.